Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video dokumentari untuk kali ini, saya akan melakukan satu kajian tentang penyelewengan akidah pseudo-sufi. Kajian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang penyelewengan akidah dalam kalangan pseudo-sufi yang berlaku. Sebelum kita meneruskan video dokumentari ini, marilah sama-sama kita memahami terlebih dahulu maksud pseudo-sufi. Apakah yang dimaksudkan dengan pseudo-sufi? Pseudo-sufi ialah istilah yang sering digunakan untuk merujuk kepada individu atau kelompok yang mengaku memiliki pemahaman mendalam tentang ilmu tasawuf, tetapi hakikatnya pemahaman mereka mungkin kurang atau bahkan salah. Mereka menggunakan istilah-istilah tasawuf tanpa pemahaman yang sebenar atau bahkan untuk tujuan yang tidak berakhlak seperti mencari keuntungan secara material atau populariti. Konsep ilmu tasawuf. Tasawuf telah diperakui sebagai satu ilmu yang sah dalam Islam. Dari segi etimologi, tasawuf berasal daripada kata al-suf yang merujuk kepada bulu biri-biri yang digunakan oleh ahli tasawuf sebagai pakaian untuk melambangkan kezuhudan mereka. Dalam Kamus Dewan edisi keempat, tasawuf dijelaskan sebagai ajaran untuk mengenali Tuhan dengan benar-benar dan mendekatkan diri kepadanya. Intipati utama tasawuf yang sebenar adalah bersumberkan kepada sabda Nabi SAW yang berbunyi, "Anta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yara." Maksudnya, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan jika engkau tidak melihatnya, sesungguhnya ia melihatmu. Hadis riwayat Muslim 102. Manakala pandangan Junaid al-Baghdadi tentang konsep tasawuf dalam Islam ialah tasawuf mengajar kita tentang pentingnya ikhlas, terutamanya ikhlas dalam ibadah. Selain itu, perjuangan melawan hawa nafsu, bergantung harap pada Allah dan dekat hubungan dengan Allah. Intipati dari tasawuf ialah menentang sikap serakah dalam diri dan mementingkan hubungan rohani dengan Allah. Ilmu tasawuf tetap menjadi salah satu aspek yang menarik dalam Islam kerana mengajarkan tentang cinta kepada Allah dan penyucian diri. Semoga kita dapat mengambil manfaat darinya tanpa terjerumus dalam ekstremis yang tidak sejalan dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Seterusnya, kita melihat pandangan tokoh-tokoh Islam mengenai ilmu tasawuf. Tokoh-tokoh Islam mempunyai pandangan yang berbeza mengenai ilmu tasawuf. Imam Al-Ghazali sebagai salah seorang tokoh terkemuka menggambarkan tasawuf sebagai ilmu mengenai hati dan akhlak yang diredai atau dibenci oleh Allah. Baginya, ilmu tasawuf adalah tentang memerangi hawa nafsu dan beribadah dengan penuh keikhlasan. Pandangan tokoh-tokoh lain seperti Abu Hamid Al-Hariri, Imam An-Nawawi dan banyak lagi memberikan pelbagai perspektif mengenai ilmu tasawuf. Namun intinya adalah penyucian diri dan mendekatkan diri kepada Allah. Elemen-elemen sesat dalam tasawuf ekstrim. Dalam tasawuf ekstrim, kita dapat melihat penyelewengan akidah yang berlaku. Ini merupakan sebahagian daripada firak sufi yang berlebihan dalam pemahaman dan amalan mereka. Ahli tasawuf ekstrim mempunyai pandangan yang bertentangan dengan kesepakatan ahli sunnah. Tasawuf adalah cabang dalam Islam yang menekankan aspek spiritual dan perkembangan batin. Gulat Sufiah adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada sufi-sufi yang mengamalkan pendekatan yang ekstrim dalam amalan tasawuf mereka yang boleh dianggap berlebihan. Ia melibatkan amalan seperti ilham, kasyaf iaitu penglihatan spiritual dan tafsiran berdasarkan mimpi. Dalam Islam, berlebih-lebihan dalam agama atau ghulu patut dielakkan kerana boleh membawa kepada bid'ah dan kesesatan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW mengingatkan untuk tidak berlebih-lebihan dalam agama kerana ini boleh mengakibatkan pemahaman agama yang salah. Dalam sejarah Islam, beberapa kumpulan atau individu yang berlebih lebihan dalam agama boleh menyimpang dari ajaran Islam yang sebenar. Oleh itu, adalah penting bagi umat Islam untuk memahami ajaran agama dengan betul, menghindari ekstremis dan mengamalkan Islam mengikut ajaran yang benar dan modern.
Tasawuf atau Sufism dalam Islam mempunyai beberapa kategori, termasuk yang sederhana, moderat dan ekstrim. Tasawuf ekstrim melibatkan amalan-amalan yang dianggap terlalu berlebihan atau ekstrim, seperti pengamalan mistik yang tidak selaras dengan ajaran Islam. Penting untuk memahami bahawa tasawuf ekstrim tidak mewakili keseluruhan komuniti sufi, dan ramai sufi yang mengamalkan tasawuf dengan cara yang sejajar dengan ajaran Islam yang benar. Beberapa ahli tasawuf ekstrim mendasarkan amalan mereka pada mimpi dan pengamalan spiritual yang tidak selalu selaras dengan ajaran Islam yang sah. Islam dengan jelas mengingatkan agar tidak berlebihan dalam agama. Ulama kontemporari seperti Imam Hasan Al-Banna telah menyatakan bahawa amalan-amalan seperti pengamalan mimpi tidak boleh dijadikan dasar hukum syariah yang sah, kerana hanya mimpi Nabi dan Rasul sahaja yang boleh dijadikan sumber yang sah dalam Islam. Mimpi bukanlah asas yang boleh dipercayai untuk menetapkan hukum agama. Pandangan lain yang dapat kita bawakan ialah Ibnu Qayyim. Beliau sangat menekankan pentingnya menilai dan menjelaskan mimpi dengan berhati-hati. Bagi beliau, mimpi tidak boleh dianggap sebagai satu-satunya sumber pengetahuan atau panduan spiritual. Ini adalah pandangan yang menghormati kedalaman pengalaman amalan manusia tetapi tidak mengekalkan batasan yang ketat. Bagi Ibnu Qayyim, satu-satunya cara yang benar untuk menjelaskan mimpi adalah dengan rujuk pada dua sumber utama dalam Islam, Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Ini adalah pijakan yang meyakinkan untuk mengukur ketetapan mimpi dalam konteks agama. Mari kita melihat potongan video berkenaan sudut sufi yang berlaku masa kini. Bagi siapa yang tak tahu, Wan Hizab ni mengaku mendapat ilmu laduni. Ilmu laduni apa? Ilmu laduni adalah pengetahuan yang diberikan langsung oleh Allah kepada individu tanpa melalui proses pembelajaran manusia biasa. Ia dianggap sebagai pengetahuan ilahi yang mendalam mengenai aspek spiritual atau kebenaran metafisik. Pengetahuan ini tidak dapat diperolehi melalui cara ilmiah konvensional dan dianggap sebagai kurnia dari Allah. Konsep ilmu laduni dapat berbeza dalam pelbagai tradisi, tetapi seringkali merujuk kepada pemahaman mendalam tentang agama dan spiritual. No. Tuan-tuan nak tengok macam mana tuan-tuan tengok ah. Tuan-tuan berasa tak puas hati, tuan-tuan tanya. Saya akan abang. Jangan duk merepek bab lain. Tanya bab Tuhan ni. Saya akan abang tuan-tuan satu-satu. Sebab saya tak belajar. Ni laduni. Ni benda laduni. Ladun. Dia main terus. Saya tak belajar dengan siapa-siapa buat ni. Dia main terus. Dia buka. Dia sumbat masuk. Dia bagi saya faham. Daripada Allah masuk terus dalam hati dia. Dia sendiri kata dia tak belajar. Tuhan buka hati, masukkan dalam hati dia. Ada tarikh. Muhammad ni keluar, matahari belum ada. Muhammad ni keluar, bulan tak ada. Siang tak ada. Malam tak ada. Langit tak ada. Bumi pun tak ada. Muhammad ni dah ada. Sebab tu Tuhan kata, Huwal awalu. Dia yang paling awal. Huwal awalu. Dia yang paling awal. Kerana Muhammad ni sampailah, baru matahari ada. Kesimpulannya, kita perlulah memahami bahaya penyelewengan akidah sudut sufi dan memastikan kita memahami ajaran Islam dengan betul. Tasawuf adalah ilmu yang mendalam tentang Islam, mengajarkan pencucian diri dan mendekatkan diri kepada Allah. Namun perlu kita waspada agar tidak terjerumus dalam ekstremis yang tidak sesuai dengan ajaran Islam yang sah. Terima kasih kerana melihat video dokumentari ini. Semoga kita semua mendapat pemahaman yang lebih mendalam mengenai ilmu tasawuf yang sahih dan berpegang teguh pada ajaran Islam yang benar. Selamat tinggal dan selamat beramal.